Okay, hai semua. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, untuk siapa-siapa yang baru dekat channel ni, nama aku Razia Rasmi. Dan hari ni sebenarnya aku nak share mengenai tips. Sebab hari tu aku dah bagi dah tips untuk survive dekat matrik. Tapi ada yang cakap macam, alah kami nak tips yang lagi terperinci macam mana belajar untuk certain subjek. Macam subjek ni belajar macam mana, subjek ni belajar macam mana, subjek tu macam mana. Okay, so macam aku rasa macam okay, why not aku buat satu video untuk share macam mana aku belajar. Aku rasa semua orang ada cara belajar sendiri. So macam tak sure dia applicable to everyone ke tak. Tapi aku harap apa yang aku share ni dapat sedikit sebanyak membantulah korang. Kalau yang mana yang still macam nak tahu cara belajar yang efektif ataupun still tercari-cari cara-cara belajar korang, mungkin korang boleh try. And who knows cara-cara ni efektif untuk korang. So untuk subjek matematik, okay, matematik ni more to calculation. Bukan more to calculation, memang everything is about calculation. So mula-mula apa yang aku buat adalah waktu dalam lecture aku kena fahamkan cara macam mana kita nak guna that operation, ataupun macam mana kalau kita belajar new topics, kita kena fahamkan basic. Apa yang paling penting dengan matematik adalah basic. So kalau basic kita strong, kalau dapat soalan yang susah ataupun soalan yang senang pun kita tak boleh jawab. So memang susah. Jadi apa yang aku buat adalah aku belajar the basic. For example, macam dulu waktu SPM aku lemah gila bab integration dengan differentiation. So bila aku masuk matrik, aku rasa macam okay, aku lemah bab ni, so aku kena start from basic. Walaupun basic aku dah tahu sedikit sebanyak, tapi aku still kena fahamkan semua mengenai basic. And then lepas tu bila kita dah faham basic, waktu dalam tutorial kita apply benda-benda yang kita belajar waktu lecture. Basically waktu lecture kita buat sama-sama dengan lecturers, contoh-contoh soalan. So bila masuk tutorial, mungkin ada macam apa yang kita belajar dekat lecture tadi kita kurang faham. So waktu tu kita boleh tanya kita punya lecturer kat tutorial. Kita try jawab sama-sama dengan tutorial, dengan tutor. And then bila ada soalan, please jangan kumpul banyak-banyak baru korang nak pergi tanya dekat lecturer. So kalau ada soalan ataupun ada macam tak tahu macam mana nak start the operations, ataupun macam mana nak guna contoh macam trigonometry kita ada banyak gila formula, macam double angle formula, half angle formula. Lepas tu kita ada formula yang panjang-panjang tu. So bila ada macam formula yang panjang-panjang tu, kita pun macam okey, dapat soalan ni macam mana nak guna, macam mana kita nak target ataupun kita nak guna target any formula yang ada untuk kita gunakan waktu exam untuk soalan tu. So apa yang paling penting, kita kena tanya lecturer. Okay, selalunya lecturer akan bagi tahu, okay, kalau soalan yang macam ni guna formula ni instead of formula yang ni. So semua benda ni bila lecturer dah bagi tahu, kita akan basic kita akan strong. So when our basic dalam subjek tu dah strong, kita akan dapat pusinglah soalan macam mana pun, insya-Allah kita akan faham. Okay, seterusnya yang seterusnya, kalau matematik selalunya diorang akan bagi soalan kebat, which means that selalunya soalan yang panjang-panjang, soalan melibatkan operasi, soalan yang penuh dengan perkataan ayat sampai 4-5 baris. But sebenarnya apa yang paling penting adalah korang keluarkan maklumat apa yang dia bagi. So contoh macam dia bagi tahu pasal A, so keluarkan semua maklumat, then ambil maklumat yang B. So from that particular soalan, korang kena keluarkan maklumat. Paling penting kena keluarkan maklumat, jangan gelabah. Kalau korang gelabah memang tak boleh jawab. So apa yang paling penting, korang keluarkan maklumat. Try to identify the information given, and then after that baru korang tukarkan menjadi ayat matematik. So bila tukarkan menjadi ayat matematik, this is macam satu method yang quite hard. So korang kena sentiasa biasakan diri. Sebab biasakan diri macam mana nak keluarkan, macam mana nak relate soal data-data yang korang keluarkan dengan ayat matematik. So bila cara dia adalah, waktu dulu adalah aku tengok banyak soalan past year. Sebab soalan past year mostly situation dia lebih kurang sama, tapi dia tukar ayat sikit, macam dia tukar data sikit. And sometimes position data yang dia bagi tu ada yang dia bagi dulu, macam untuk soalan tahun tu dia bagi dulu. Okay, and then untuk soalan seterusnya dia macam minta dia bagi dekat bahagian bawah. So waktu tu korang boleh
fahamkan, okay, macam ni cara dia pusing. So kena identify cara soalan tu dia pusing ataupun cara dia nak tengok kita macam mana pandai ke tak target question ni. Okay, kita gunakan formula ni. So yang paling penting selalu buat tu past year. Kalau boleh past year tu buat sebanyak mungkin, banyak kali. And then kalau boleh jangan gelabah. Tu paling penting, jangan gelabah. Kalau gelabah kita macam tak boleh nak relate. So whenever it comes to macam soalan panjang-panjang, jangan gelabah. Korang keluarkan data. So whenever korang keluarkan data, otak korang tengah function, macam otak korang tengah berfungsi untuk fikir. Okay, ingat balik cara macam mana nak relatekan question data dengan mathematical sentence atau lepas tu korang akan tahu cara-cara nak jawab. Okay, tu untuk matematik. Okay, untuk untuk biology dia macam contradict to mathematics. Sebab biology is all about fact, all about information. So tak ada, macam ada pengiraan pun mungkin ada 10% macam tu lah, lebih kurang. So kalau soalan kalau biology, apa yang aku buat dalam kelas adalah waktu lecture, okay, waktu lecture adalah waktu mana kita baru mengenal macam satu sistem. Contoh kita belajar sistem endokrin, sistem lymphatic system, sistem proses pembentukan urin. So waktu tu lah baru kita belajar mengenai benda-benda tu. Which means sebelum ni mungkin kita ada prior knowledge. But before, tapi kita tak ada lah macam basic, macam strong information about that. So waktu lecture, please fahamkan dulu apa konsep mengenai macam mana macam mana proses-proses ni berlaku secara kasar. And then bila masuk tutorial, waktu tu lah kita start identify macam mana kita nak gunakan maklumat-maklumat tu, and kita olah semula dalam bentuk jawapan untuk setiap soalan yang dibagi. Macam aku dulu belajar, dalam biologi memang penting kita menghafal. Tapi bukanlah menghafal seluruh proses penuh. Tapi apa yang perlu kita hafal adalah macam soalan-soalan keyword penting. Keyword yang macam kita baru belajar waktu yang baru kita tahu. Especially when it comes to ejaan, biologi sangat strict. Sebab kalau korang salah satu huruf ataupun tersalah huruf besar, huruf kecil, korang boleh salah. So apa yang aku tahu, apa yang aku buat waktu mula-mula aku belajar biologi, aku tahu je perkataan baru yang aku kena tahu. Macam proses, macam nama-nama saintifik. Itu yang aku macam highlight dulu and then fahamkan. Secondly, aku fahamkan proses tu secara kasar, and then aku cerita balik dekat kawan-kawan aku pasal proses tu secara kasar dengan bahasa percakapan harian. Sebab kalau kita guna betul-betul bahasa saintifik, kita tak akan faham. And then bila kita dah dapat cerita kat kawan, and kawan kita dengar and kawan kita of course akan tanya whether proses ni betul ke tak. Kawan kita akan check whether kita terangkan tu betul ataupun tak. And then after kita dah faham proses, baru kita selitkan balik scientific words ataupun macam proses-proses tertentu yang melibatkan perkataan term-term dalam biologi, and then baru kita selitkan, and barulah proses tu betul-betul kita faham dengan penuh term yang betul untuk biologi. So apa yang paling penting, fahamkan dulu konsep untuk biologi, fahamkan dulu konsep, jangan hafal semua. Means that hafal untuk term-term tertentu, term-term yang perlu dihafal, perlu kita ingat. Tapi untuk proses tu, the whole process fahamkan. Sebab nanti bila kita jawab essay, mostly essay lah yang akan tanya proses-proses ni, kita akan dapat explain, kita akan dapat faham. Bila kita dapat explain, kita akan dapat relate dengan perkataan-perkataan yang dah kita tahu sebelum ni ataupun kita dah hafal, and kita baru masukkan. So biologi tu taklah susah sebenarnya kalau kita tak libatkan langsung scientific term pada waktu awal.
Which means kita fahamkan macam kita faham proses-proses seharian. Macam kita buat apa-apa benda pun ada proses-proses tertentu. So bila kita tahu proses-proses tu, and then baru kita selitkan term-term yang penting, barulah kita rasa macam oh tak susah pun sebenarnya benda ni. So hopefully korang boleh jawab untuk biology untuk tu. So untuk subjek chemistry dengan fizik nanti aku share lain pula. Okay, so jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.